Saya persilakan Yang Berhormat Labuan. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih Datuk Speaker memberi saya peluang untuk turut membahaskan Belanjawan 2021 ini. Datuk Speaker, kita berhadapan dengan situasi luar biasa yang sangat mencabar. Jadi kita perlu peruntukan kewangan yang cukup besar untuk menanganinya dengan berkesan. 322.5 bilion ringgit adalah terlalu kecil. Sedikit lebih besar dari belanjawan sebelum ini sahaja. Di samping keutamaan mesti dibetulkan, bagi saya jumlahnya perlu ditambah sekurangnya 10% atau 32 bilion lagi, walaupun ia akan meningkatkan hutang negara. Krisis ekonomi kali ini sangat dahsyat. Peruntukan besar diperlukan untuk Kementerian Kesihatan. Kita mesti menyediakan vaksin COVID-19 yang selamat untuk seluruh negara secepat mungkin. Ianya mesti murah dan ramai juga yang perlu dibagi percuma. Begitu juga untuk kementerian-kementerian lain untuk menyelamatkan rakyat yang sudah ramai kehilangan mata pencarian. Kerajaan kena bantu peniaga kecil, sederhana dan mikro yang mengalami cabaran aliran tunai. Kena bantu betul-betul, bukan setakat melepas batuk di tangga. Saya menyokong supaya pengeluaran yang cukup besar one-off dari akaun 1 KWSP dibenarkan kepada semua pencarum. Selain ianya membolehkan rakyat dapat menangani masalah masing-masing menggunakan wang sendiri, ia juga akan membantu pemulihan ekonomi negara. Begitu juga option lanjutan moratorium untuk semua. Ramai di luar sana yang berhadapan dengan masalah aliran tunai. Datuk Speaker, memandangkan masa membahas singkat, saya ingin terus tumpu kepada Labuan. Tema Belanjawan 2021, Teguh Kita Menang Bersama. Perbahasan saya bertajuk, Apa Nak Jadi dengan Labuan? Labuan sudah 37 tahun sebagai wilayah persekutuan, lebih lama dari Putrajaya. Semalam jumlah keseluruhan kes COVID positif di Labuan yang penduduknya hanya 100,000 orang adalah 1,184. Nombor 1 paling tinggi dalam negara dari segi peratusan atau kadar per kapita. Lebih 2 kali ganda dari yang nombor 2, Sabah. Padahal pasukan Pusat Kawalan Operasi Bencana COVID-19 Labuan sudah bertungkus lumus dan mereka adalah yang terbaik. Kenapa ini boleh terjadi? Sebabnya di Labuan kepadatan penghuni setinggan dan penempatan pelarian terlalu tinggi. Anggaran konservatif melebihi 15,000 termasuk PTI yang sentiasa menyelinap keluar masuk. 15,000 adalah 15% dari penduduk Labuan. Sangat tidak padan dengan status Labuan sebagai wilayah persekutuan dan pusat kewangan dan perniagaan antarabangsa. Ini kerajaan tidak boleh biarkan. Kena urus. Rumah kos rendah terutamanya untuk disewa dengan sewa yang paling rendah seperti yang ada di Kuala Lumpur sepatutnya disediakan secukupnya untuk semua warga Labuan yang layak dan memerlukan, sama ada dari keluarga orang asal Labuan atau warga Malaysia yang sudah bermastautin di Labuan. Labuan sepatutnya sifar setinggan. Saya sudah cakap sebelum ini di Parlimen mengulangi apa yang diberitahu oleh Pengarah Kesihatan Labuan bahawa perkampungan setinggan dan penempatan tersebut adalah bom jangka untuk penyakit berjangkit. Waktu itu kita risau mengenai TB, kolera, denggi dan lain-lain. Sekarang mimpi ngeri itu sudah jadi kenyataan. Datuk Speaker, masalahnya di sini adalah kerajaan dari dulu lagi gagal untuk melengkapkan pembangunan bersepadu Pulau Labuan yang kecil saja pun, yang sepatutnya dijadikan Pulau Taman, the Pearl of Borneo.
Tetapi kerajaan persekutuan sejak 20 tahun lepas berhenti bersungguh dalam memberikan peruntukan yang cukup besar untuk terus melonjak dan menjayakan Labuan. Sebelum COVID-19 melanda pun, kehidupan ramai rakyat Labuan berpendapatan rendah memang sudah cukup sengsara. Bagi mereka yang mengidap sakit jantung, kanser, mata antaranya, terpaksa pergi ke Hospital Queen Elizabeth di Kota Kinabalu sebab rawatan itu belum ada di Labuan. Dalam keadaan sakit dan kekurangan wang, mereka terpaksa minta bantuan sana sini. Lepas tu kena naik feri 2 jam sebelum mula memandu atau naik bas selama 2,5 jam lagi. Menteri Kesihatan boleh cek BOR, Bed Occupancy Rate di Labuan agak rendah sebab ramai pesakit terpaksa ke Kota Kinabalu. Di bawah kepimpinan Pengarah Kesihatan Labuan sekarang ini, bilangan doktor dan equipment sudah ketara bertambah. Syabas. Tetapi kami di Labuan sepatutnya sudah lama mempunyai hospital pakar meja dengan bidang kepakaran yang cukup. Perkhidmatan boleh diberikan bukan saja untuk Labuan tetapi juga kawasan berhampiran di selatan Sabah. Mana boleh Labuan yang berstatus sebagai pusat kewangan antarabangsa dan hub logistik minyak dan gas tidak mempunyai hospital pakar meja. Mungkin ramai yang tidak sedar bahawa Labuan mempunyai KDNK hampir 8 bilion. Lebih besar dari negeri Perlis. Dan KDNK per kapita mengikut negeri. Labuan sentiasa berada nombor 2 di belakang Kuala Lumpur. Labuan di tahap 77,798 per kapita bagi tahun 2019 dibandingkan dengan 46,050 ringgit untuk Malaysia. Tetapi ianya tidak memperlihatkan keadaan sebenar kualiti kehidupan rakyat kebanyakan di Labuan. Banyak keluarga yang masih hidup dalam serba kekurangan. Rumah-rumah keluarga miskin sangat daif dan baru-baru ini ada lagi beberapa buah yang roboh dan rosak teruk apabila hujan lebat dan angin kuat menimpa Labuan. Dan mereka selalunya akan cuba diberikan bantuan kecemasan sedikit sahaja dengan mereka terpaksa menumpang di rumah keluarga dengan lama. Ada yang sampai bertahun-tahun. Sebelum COVID-19, kadar pengangguran Labuan 7 hingga 8% adalah melebihi 2 kali ganda dari kadar pengangguran negara. Datuk Speaker, Labuan sudah 30 tahun sebagai pusat kewangan antarabangsa. Belasan ribu syarikat antarabangsa berdaftar di LFSA atau Labuan Financial Services Authority. Untuk memenuhi syarat antarabangsa OECD, Dewan Parlimen ini telah meluluskan undang-undang di mana Labuan entities tersebut dikenakan Economic Substance Requirement ASR bermula Januari 2019. ASR ini mensyaratkan syarat-syarat tersebut mesti ada perbelanjaan minimum, mempunyai pejabat dan sekurangnya 2 staf di Labuan. Ini baik untuk ekonomi Labuan. Tetapi Labuan entities yang kebanyakan melakukan general trading dan services tidak dimasukkan di dalam jadual di bawah Labata, Labuan Business Activity Tax Act 1990. Jadi dikenakan bayaran teks yang lebih tinggi di bawah income tax, iaitu antara 17% hingga 24%. Ini sudah tentu menyebabkan Labuan entities tersebut akan berpindah ke jurisdiction lain seperti Singapura, Hong Kong, BVI, Cayman Islands dan lain-lain. Saya difahamkan sudah banyak dan banyak lagi ribuan yang dalam proses untuk meninggalkan Labuan. Ini akan merugikan negara yang akan kehilangan jutaan ringgit kutipan teks dan ini akan menggagalkan Labuan sebagai IBFC. Perkara ini adalah urgent. Kementerian Kewangan kena bertindak segera sebelum terlambat. Datuk Speaker, Belanjawan 2021 ini juga mencadangkan supaya produk tobacco di Labuan, tobacco dikenakan cukai di pulau-pulau bebas cukai termasuk Labuan. Saya sendiri tidak merokok tetapi saya menentang sebab ianya akan membuat ekonomi Labuan bertambah parah. Selama ini jumlah kedatangan masuk ke Labuan melebihi 1 juta orang setahun dan sebahagian besar adalah dari Sabah dan Sarawak yang datang ke Labuan untuk duty free shopping termasuk
produk tobacco. Domestic tourism adalah sebahagian besar daripada ekonomi Labuan. Datuk Speaker, sejak tahun pertama saya di Dewan ini 2013, saya terus menerus bercakap mengenai jambatan Labuan Menumbuk. Apa keadaan sekalipun, saya tidak akan berhenti menyuarakannya. Projek pemacu perubahan ini sangat penting untuk masa depan Labuan, Sabah dan juga negara. Projek ini sepatutnya menjadi salah satu ikon kepada era pandang ke Borneo. Datuk Speaker, sebagai penutup, saya ingin menyentuh mengenai peruntukan mengurus Perbadanan Labuan, PL, melalui Kementerian Wilayah Persekutuan. Untuk sekian lama, PL diberi peruntukan mengurus dalam 50 juta ringgit sebagai tambahan kepada pendapatan PL sendiri, iaitu lebih kurang 35 juta hasil daripada kutipan cukai pintu, fee lesen, sewa dan lain setiap tahun. Selama ini pun PL terpaksa membuat langkah-langkah penjimatan. Peruntukan 2021 saya lihat akan diturunkan begitu banyak menjadi cuma 39.4 juta. Apa nak jadi dengan Labuan? Sebelum ini pun banyak kerja-kerja penyelenggaraan terpaksa diabaikan. Takkan nak naikkan cukai pintu. Tahun 2021 ini, PL perlu memberikan sewa percuma hingga ke hujung tahun untuk peruncit di Pasar Sentral, UTC, Medan Selera dan lain-lain. Begitu juga penyewa-penyewa gudang dan tanah-tanah perindustrian milik PL perlu diberi diskaun yang cukup. Perbadanan Labuan patut diberi empowerment dengan tambahan besar peruntukan termasuk peruntukan khas supaya bantuan dapat dibuat untuk semua peringkat rakyat Labuan. Banyak kumpulan rentan lain yang perlu diberikan perhatian seperti pengusaha teksi dan bas mini di antaranya, restoran dan gerai-gerai makan, kontraktor-kontraktor kecil, pusat rekreasi, peniaga berkaitan pelancongan, event managers dan semua. Bantuan one-off sahaja sudah tentu tidak cukup. Bagaimana dengan penjaja-penjaja tepi jalan di kampung dan kawasan perumahan yang tidak berdaftar? PKP lepas bantuan one-off pun mereka tidak dapat. Dan semakin ramai yang diberhentikan kerja. Bolehkah Kementerian Wilayah Persekutuan menyalurkan peruntukan tambahan sedang peruntukan kementerian jauh lebih rendah dibanding tahun-tahun yang sudah? Saya mahu Perbadanan Labuan dan Kementerian Wilayah Persekutuan ditambah peruntukan, bukan dikurangkan. Datuk Speaker, demi rakyat saya akan sokong belanjawan ini sekiranya ia diperbaiki dan keadilan kepada Labuan diberikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Labuan. Seterusnya saya persilakan Yang Berhormat